mak saya. Mak tak main. Apa dialisis, tak apa, saya simpan dulu, suruh mak main dulu, pastikan baru bagi. Syok syok boleh kat saya pun syok. Ish, kalau kat aku lah syok 4,000 siapa nak bagi free PKP ni kan. Tarat PM umum berapa ratus ribu seronok tak kira lompat. Baik. Wa adkhil yadaka fi jaybika. Ayat yang seterusnya. Masuk juga. Betul. Sampai 15 kita. Wa adkhil, yang kedua, selesai cerita hak tadi ni. Wa adkhil yadaka fi jaybik. Masuk, wa adkhil, masukkan, yadaka tu tangan, fi jaybik, dalam belahan bajumu tersebut. Jabik ni boleh tak apa. Belahan bajumu, dalam poket. Kalau kita bahasa lari ni, apa dalam belahan, dia nak sebut tau ni lebih kurang tetap tu lah maksud. Ataupun kita kata belahan, adalah, kita pun tak berapa nak nampak, tapi lebih kurang macam tu. Masukkan tangan ke dalam belahan bajumu. Orang dulu ni kebanyakannya baju mereka longgang besar. Lah ni pakai baju pun tak kira badan kecil badan besar, pakai baju ketat nampak habis. Tambah-tambah hak yang jadi badan besar lemak banyak tu nampak habis lemak setiap inci tubuh badan. Ya Rabbi. Hak laki pun pakai seluar, tak kira laki perempuan pakai seluar, Masya Allah ketatnya. Kok mana nak jalan susah. Tapi passion pakai juga lah. Hari takut ketinggalan pula kan. Padahal orang lain tengok, ya Allah, dulu zaman dulu 60 atau 70-an seluar besar dah. Seluar besar lagi kemas. Jalan tu dia sapu habis dengan kata tanah. Zaman tu saya ingat sedan apa. Kau tak ada kot. Tengok TV je kan, tengok depa zaman filem-filem dulu. Kemas dah jauh zaman tu. Remoy kena ada depan. Ni remoy tu tak ada apa lah ni. Ni passion macam-macam. Rambut depan ni lebat. Tak ni kosong lebat, apa nama, botak. Dulu satu masa dulu kalau pakai lagu tu orang apa lah ni segak tu. Pelik lah. Tak tahu lah. Banyak lah ni orang muda, orang tua, dia ikut orang saja. Tak ada jati diri. Nama anak pun kadang-kadang ikut orang je. Ikut pelakon drama dalam letih kita. Lepas tu tanya nama anak-anak, ni nak buah nama ni ustaz. Anak bubuh nama pelik-pelik. Hak pelakon Allah. Okey, nama pelik-pelik tu, Masya Allah. Kita letih, betul tanya kita nama apa, mana apa. Tadi saya tengok dalam TV tadi ni, sementara nak main tadi ni, dia buka TV. Cerita apa Adam Lee dengan siapa gitu orang tu, pelakon. Nama apa? Khaira. Aku lupa Khaira ni nama mana apa. Muhammad saja okey. Lepas tu hak yang baru ni tanya saya, Mikaela. Ustaz, Mikaela masuk apa ustaz? Kalau hak nak buah nama anak pun tak tahu anak ni masuk apa, buah nama Fatimah bagi sedap kan. Ros pun tak apa. Bunga ros kan suka syok. Okeylah, cuma nama Melayu lah. Arab Wardah. Masalah dia. Kan? Mana Ali Abu lebih baik daripada buah nama yang kita pun tak tahu. Dengar sedap nak buah, kira nak buah ya. Aduh, letih. Mikaela, saya kata Mikaela ni saya tak boh dah. Pasal apa bunyi pun macam nama Mi pun. Nabi Musa tu dia bertemu dengan Allah Ta'ala dah. Dia bercakap. Dia cakap ya? Ya. Dia tak bertemu pun.
Bertemu Allah SWT tidak bertempat. Akidah kita tak tahu dalam keadaan dia bagaimana, tetapi Nabi Musa berkomunikasi, dia bercakap dengan Allah SWT bagaimana keadaan Allah Ta'ala waktu itu wallahu a'lam bis-shawab. Dan Nabi Musa memang tak nampak Allah Ta'ala. Lepas tu nak tanya ni, munafik tu boleh masuk surga tak? Munafik ni macam mana? Munafik tu macam mana? Betul. Munafik tu orang Munafik. Munafik. Lepas tu Pak Ustaz kata orang murtad tu Allah Ta'ala tak ampun kan? Orang munafik tu Orang munafik ni, kalau kata betul-betul munafik tu, yang betul-betul nombor satu munafik hak paling tinggi sekali tu, munafik yang dia tu sebenarnya kafir tapi mulut kata beriman. Dia ni kafir tapi sebenarnya dia ni kafir sebenarnya, tapi yang dia sebut, dia zahirkan cara yang orang nampak luaran Islam. Itu munafik. Yang zaman Nabi macam tu kan, beberapa orang munafik tu depa sebenarnya kafir, musyrik, tak beriman pun. Saja depa beriman di mulut supaya nak selamat diri depa. Yang tu baru cerita dia. Selama ada pun ada orang bersifat dengan sifat munafik. Antaranya apa? Cakap bohong. Tapi dia beriman tak? Beriman, tetapi dia ada salah satu sebahagian ataupun sekelumit ataupun sikit daripada dia tak keluar dia daripada iman lagi. Dia masih mukmin, tetapi sifat dia tu sifat orang munafik. Cakap bohong, janji tak tepati dan sebagainya. munafik kecil tu Munafik, boleh kata-kata munafik kecil. Saya pun tak ingat apa istilah orang mufat tu munafik kecil tu. Macam tu lah munafik. Lebih kurang lagu tu lah. Dia munafik tu maksudnya dia kata beriman, tapi sebenarnya dia buat macam orang dia, tapi yang dia buat tu tak nampak macam orang betul-betul beriman. Patutnya kalau orang betul-betul beriman, dia jaga sungguhlah mulut dia jaga, amalan dia jaga, yang wajibnya, yang sunatnya dan sebagainya. Kalau dia tak jaga, macam sifat orang munafik tu lah. Cuma dia taklah macam mereka tu, munafik akidah yang tu. Munafik. Yang tu mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun. Dia bukan munafik yang syirik. Kan Allah Ta'ala tu bukan munafik yang munafik dari sudut akidah. Boleh faham tak? Munafik dari sudut keimanan. Dia munafik dari sudut mungkin syariah ataupun kerja buat dia, itu ada peluang Allah SWT ampunkan dosa dia. Tapi kalau munafik dari sudut akidah, maksudnya dia tak beriman pada Allah Ta'ala pun, tapi dia mengaku di mulut beriman, yang tu yang dikira kafir di sisi Allah Ta'ala. Adapun dia beriman, dia mengucap dua kalimah syahadah, tapi ada sebahagian daripada sifat-sifat dia macam orang munafik, itu dia termasuk orang yang beriman lagi, tapi tidak sempurna imannya. Lebih kurang macam tu. Alright, boleh faham ke tu? Alright, settle. Abang awal-awal senang kita sambung terus ni. Tak payah kita ni tak habaq apa. Jadi kita urai lagi lah. Okey. Lebih kurangnya macam tu. Takhruj baydaa min ghairi su', seluk ke poket, seluk ke belahan pakaiannya. Nescaya keluarlah cahaya putih dengan tak ada cacat. Dia bercahaya keluar. Aura, inilah di antara mukjizat yang dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Jadi mai kok mana cahaya tu? Dia buat keluar cahaya daripada tubuh dia, tubuh badannya itu. Jadi orang kata mai kok mana ni? Zaman kita okeylah kan. Zaman kita ada terikaran. Zaman tu pun ada lagu tu. Zaman tu tak ada macam tu. Jadi pakat heran habislah. Ni mana buat ni? Itu salah satu daripada tanda mukjizat. Saya nak kata, nak cerita pun tak berapa nak. Ada beberapa pandangan. Maknanya begitulah keadaan dia. Sesuatu yang
dibuat, yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam, yang tak ada siapa pun mampu buat macam dia. Itu yang dikatakan mukjizat. Baik, inilah di antara mukjizat yang dikumpulkan oleh Firaun dan kaumnya. Sungguhnya mereka adalah kaum yang jahat. Jahatlah mereka bunuh orang ni, mereka pasung, mereka salib, ikut dan saja. Firaun punya angkara. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su', maknanya sempurna keluar cahaya putih daripada tubuh badannya. Huraiannya, kemudian Allah memperlihatkan pula akan tanda kekuasaannya atau mukjizat yang lain dengan menyuruh Nabi Musa alaihissalam memasukkan tangannya ke dalam belahan bajunya. Maka keluarlah cahaya putih dari tangannya itu dengan tidak ada cacat. Bukannya sopak, tetapi mengandungi cahaya terang seperti sinar matahari. Ada ayat yang mula-mula dahulu menerangkan akan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, iaitu tongkat. Yang pertama tadi tongkat, yang kedua cahaya yang keluar daripada tangan baginda Nabi Musa alaihissalam, yang telah menjelma jadi ular tadi ni tongkat, iaitu benda yang mati tukar jadi benda yang hidup. Tongkat mati dah tak bergerak, tiba-tiba keluar jadi ular, bukan ular patung, ular getah, ular betul-betul ular yang menggerunkan orang yang melihatnya. Maka ayat yang ini pula menerangkan akan mukjizat Musa alaihissalam yang kedua, iaitu tangannya telah bertukar rupa kepada benda yang bercahaya. Inilah 9 daripada 9 mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang dikemukakan, yang dibentangkan, yang ditunjukkan kepada Fir'aun dan kaumnya. Kedua mukjizat ini antara 9 mukjizat yang Allah Ta'ala berikan, anugerahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Okey. Ada ayat yang lain lagi yang disebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra umpamanya pun sebut macam tu. Ada 9 jenis mukjizat yang telah ditampilkan oleh Sayyidina Musa alaihissalam. Kemudian Allah memberi alasan mengapa mukjizat itu diberikan dengan firman-Nya itu, innahum kanu qauman fasiqin, untuk mengalahkan kaum yang jahat, yang fasik, melakukan kerosakan, melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran, melakukan kezaliman. Baik, mereka telah terkeluar dari sifat-sifat yang baik yang dibawa oleh fitrah dan akal yang sihat. Kerana kita ni kalau ikut betul-betul, kita ada akal yang sihat, ada peri kemanusiaan, ada dalam rasa, dalam hati kasih sayang, maka kita tak akan buat luar daripada perkara tersebut. Cerita dia senang je. Kalau kita nak buat ke orang tu lagu mana, macam mana kita tak suka orang buat kat kita sesuatu yang macam tu, macam itulah kita pun buat kepada orang tersebut macam mana yang kita suka diperlakukan kita dibuat begitu. Faham kau saya sebut ni? Fir'aun mati pasal tenggelam. Betul. Betul. Tunggu kata korang. Kita sajalah bagi bola tanggung, tengok dia jawab lagu mana. Dia syok ala resmeh kita. Bismillah. Lok merah. Baik. Terus kerana mendakwakan Fir'aun itu Tuhan dan mereka percaya. Yang paling dahsyat sekali mereka ni pada bila Fir'aun ni mengaku Tuhan dan mereka pula percaya Fir'aun ni Tuhan, sembah Fir'aun padahal manusia macam mereka. Maka itulah perbuatan dahsyat yang paling jahat
Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik ataupun menyekutukan Allah Ta'ala itu adalah kezaliman yang paling besar sekali, yang Allah Ta'ala tak ampun dosa. Baik, yang ke-13, falamma ja'atuhum ayatuna mubsirah, manakala mereka telah didatangi keterangan-keterangan kami sejelas-jelasnya, mubsirah, qalu hadza sihrun mubin, depa kata ini sihir yang nampak terang-terang, ni sihir. Oh, kata kat Nabi Musa. Tak ada orang nak percaya. Huraiannya terus lambat ni nampak gaya tak habis lagi 15 payah nak habis 15 ayat pun, 5 ayat ni setengah jam lebih mukalah 48 minit. Payah punya. Tak apa, kita buat dekat mana dan ni cukup lah kot ni, kita berhenti tang ni. Manakala mukjizat dan keterangan Allah dengan cukup jelas yang diberikan kepada Fir'aun oleh Nabi Musa alaihissalam, yang mereka mengingkarinya, tak mau percaya. Ada Fir'aun sendiri tak mau percaya Nabi Musa tu benar-benar seorang Rasul. Malahan mereka kata ni sihir ni betul-betul nampak gayanya sihir, magic yang dapat menunjukkan kemahirannya. Ni sihir ni betul-betul ni, Musa ni memang dia ni orang yang penyihir. Mereka tuduh Musa sebagai ahli sihir. Jadi macam itulah cerita dia. Orang yang beriman, yang teguh imannya, yang Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala akan uji mereka dengan pelbagai ujian yang kadang-kadang kita dengar, kita baca, kita mengaji tentang mereka, kita rasa tak sanggup kalau kena kat kita. Tak sanggup. Nabi Yunus alaihissalam kan, dia naik kapal, kemudian muatan berat sangat, angin taufan, ombak laut yang begitu dahsyat. Lalu depa buat undian, kena tauk dah barang-barang yang ada di kapal, termasuk juga orang pun kena tauk ni, seorang dua. Jadi bila undi dapat Nabi Yunus kena tauk dalam laut. Dia pun buat ke mana? Tauk. Depa pun tauk Nabi Yunus dalam laut, lalu ikan nun dia telan Nabi Yunus. Siapa sanggup kena telan Nabi Yunus ni? Siapa kena telan ikan nun ni? Duduk dalam perut ikan. Tu yang depa dugaan seorang Nabi bukan biasa-biasa, dia berkata. Bukan biasa-biasa, dia berkata. Betul ni. Betul lah. Saya pun tak tahu. Ada orang yang sebut. Ada datang mana? Cuma dia sebut di situ buat sementara. Dalam yang nun dia pun bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian dikeluarkan dia daripada perut ikan nun. Kalau dia tidak bertasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala duduk dalam ikan nun tu, maka dia akan duduk mati, barangkali wafat dalam ikan nun tu, dan ikan nun itu akan jadi kubur Nabi Yunus. Tapi Allah Ta'ala keluarkan Nabi Yunus alaihi salam. Banyak yang Zakaria, Nabi Yahya, ni kita cerita Nabi Musa, kita cerita Nabi Harun, banyak Nabi. Semuanya mereka ini melalui ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan mereka itu adalah kekasih Allah. Tak lain tak bukan sebenarnya ujian tersebut untuk meningkatkan darjat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nak habaq kat kita, kalau kita kata beriman tak cukup lagi. Kalau hang takat aku beriman tak cukup lagi. Mai ujian, baru lepas ujian, barulah terbukti bahawa kita ini ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari itu dulu kita pada malam ini, insya-Allah minggu depan sambung lagi insya-Allah. Apa dia? Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.